R0 jangkitan COVID-19 negara kekal pada kadar 1.2 yang bermakna kes COVID-19 berupaya mencecah 22,000 kes sehari menjelang hujung bulan depan. Itu kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang dilaporkan sebentar tadi dan juga disokong oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin. Khairy pula memberi amaran kes harian COVID-19 akan mencecah 15,000 tidak lama lagi akibat gelombang Omicron. Dan katanya ini membimbangkan apabila masih ada sejuta warga emas yang belum menerima dos penggalak. Apa yang boleh kita jangkakan dan apa yang boleh kita lakukan? Sudah bersedia bersama saya di talian sekarang adalah pakar perubatan respiratory Hospital Pantai Kuala Lumpur, Dr. Helmi Hajamaidin. Terima kasih Dr. Helmi sudi bersama kami pada hari Ahad ini. Pertama sekali, bagaimana kita ingin memahami unjuran 22,000 kes pada hujung Mac dan juga 15,000 kes tidak lama lagi? Hai, Assalamualaikum Ella. Kalau kita mengikut model penularan COVID-19 yang kini melanda negara kita, kita boleh menjangkakan bahawa kes-kes ini akan naik secara mendadak. Ini adalah salah satu situasi yang boleh dikatakan kami memang dah expect lah, memang dah dijangkakan. Sebab kalau kita lihat kes-kes di luar negara, apabila varian Omicron itu melanda negara-negara seperti United Kingdom ataupun UK, memang kita nampak bahawa kes itu menular dengan cepat. And apa yang kami boleh nampak ialah walaupun jumlah kes itu semakin meningkat, sekiranya pesakit ataupun individu-individu yang terkena itu telah mendapatkan vaksin ataupun booster yang secukupnya, kes-kes itu tidaklah seserius seperti mana yang berlaku pada tahun lepas. Dr. Helmi, it's safe to say gelombang Omicron sudah pun melanda negara kita. Tapi bagaimana kita ingin memahami situasi gelombang Omicron di Malaysia yang kita tahu berbeza dari negara ke negara. Tetapi kalau situasi di Malaysia bagaimana? Dan juga pada masa yang sama untuk mengurus persepsi orang ramai terhadap gelombang Omicron yang mana kalau kita lihat kebanyakannya kes dilihat adalah bergejala ringan, tidak begitu serius dengan liputan vaksin yang luas ketika ini. Tetapi masih ada ancamannya terutamanya terhadap sistem kesihatan negara. Bagaimana kita ingin memahami gelombang Omicron ketika ini? In some ways kita bernasib baik sebab kita boleh belajar daripada pengalaman negara-negara lain. Dan apa yang kami boleh nampak, apa yang kita boleh nampak ialah kalau kita ikut studi-studi yang telah dilakukan setakat ini, walaupun gejala itu ringan, walaupun tidak ramai orang yang mempunyai komplikasi yang serius akibat Omicron, ini kebanyakannya berlaku kepada orang yang telah mendapatkan dos penggalak. So sekiranya seseorang itu telah mendapatkan bukan sahaja dua vaksin yang pertama tetapi mendapatkan dos penggalak, dan risiko untuk komplikasi itu semakin menurun. Dan buat masa sekarang walaupun kes tidak mendadak walaupun kes memang naik mendadak, tetapi kalau kita tengok kat hospital kita kat Malaysia, ICU kat hospital belum lagi penuh. Kita memang ada kapasiti buat masa sekarang. Tapi kita boleh bayangkan sekiranya kes-kes ini naik kepada 20,000, lebih daripada 20,000 sehari, dan akan tiba masanya di mana walaupun kes-kes yang complicated itu mungkin rendah, tetapi dia akan meningkat dan dia akan membuatkan kita bukan sahaja terpaksa menghadapi satu lagi gelombang COVID-19, tetapi ini akan memaksa kita mengalihkan perhatian dan resources juga daripada penyakit-penyakit lain. So itu adalah satu lagi kesan yang kita kena pastikan tidak berlaku. Dr. Nur Hisham dan juga Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin sebentar tadi mengulangi saranan mereka supaya orang ramai segera mendapatkan dos penggalak terutamanya warga emas, dan kata KJ ini membimbangkan apabila masih ada sejuta lagi warga emas yang belum menerima dos penggalak. Pandangan Dr. Helmi terhadap kempen pemberian dos penggalak ketika ini? Mungkin kita in some ways we are victim of our own success, sebab bila dah dapat sejumlah ataupun jumlah yang ramai yang telah mendapatkan vaksin sepenuhnya, kita dapat melihat bahawa kes telah menurun, kes-kes yang mempunyai komplikasi yang tinggi dan kes-kes yang melibatkan orang yang maut pun semakin rendah dalam jangka masa beberapa minggu sebelum ataupun bulan sebelum ini. Tetapi kita kena berwaspada ya, sebab vaksin ini memang kita nak kurangkan jangkitan, tetapi tujuan utama ialah untuk mengurangkan keparahan gejala dan mengurangkan komplikasi. Dan mungkin peningkatan kes-kes yang kita melihat ini mungkin memberi peringatan kepada kita supaya mengambil langkah yang berjaga-jaga dan mungkin meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan mendapatkan dos penggalak tersebut. Apa worst case scenario atau situasi paling buruk yang boleh kita jangkakan dalam kita berdepan dengan gelombang varian Omicron di Malaysia?
Worst case scenario ialah sekiranya terlalu banyak kes dan terlalu ramai orang yang terpaksa mendapatkan rawatan di hospital sehingga kita melihat situasi seperti tahun lepas di mana kita mempunyai hospital yang tak cukup katil ICU di mana pasien terpaksa ataupun pesakit terpaksa bertunggu kat luar hospital di mana setengah hospital kehabisan oksigen. InsyaAllah saya rasa benda ini tidak akan berlaku sebab kita once again dah mempunyai rakyat yang telah ramai mendapatkan vaksin dan keduanya kita telah pun meningkatkan daya upaya kita untuk merawat pesakit-pesakit seperti ini. Tapi kita tidak bolehlah macam relax sangat dan kita terpaksa mengingatkan semua orang bahawa satu, vaksin itu penting dan dua, terus menggalak itu pun akan memberi perlindungan yang sewajarnya. Akhir sekali Dr. Helmi, pastinya kebimbangan orang ramai sekarang ini selain daripada beban kepada sistem kesihatan negara dan juga gejala akibat COVID-19, pastinya kebimbangan orang ramai juga adalah berhubung dengan sambutan Hari Raya tidak lama lagi dengan adanya kes yang dijangka akan terus melonjak selepas ini sekiranya kadar R0 ini kekal pada kadar 1.2. Pandangan Dr. Helmi, kebimbangan orang ramai berhubung dengan sambutan Hari Raya dengan lonjakan kes yang diunjurkan berdasarkan kadar R0 ini? Kita kena menghadapi realiti bahawa kita sekarang di dalam satu kehidupan new normal di mana kita memang kena mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga, memakai pelitup muka, mengambil vaksin, mengelakkan perjumpaan besar-besaran, memastikan kita mengambil ujian test antigen sebelum kita berjumpa dengan rakan atau saudara mara. So benda macam ni saya rasa tidak akan berubah dalam jangka masa yang singkat. And walaupun kita mungkin tidak akan menghadapi lockdown seperti mana kita menghadapi tahun lepas, kita masih kena mengambil langkah berjaga-jaga supaya kita bukan sahaja melindungi diri kita tetapi melindungi siapa yang berdekatan dengan kita. Baik, terima kasih. Itu tadi Dr. Helmi Hajamaidin, pakar perubatan Respiratory Hospital Pantai Kuala Lumpur, sedikit sebanyak mengulas mengenai kes harian COVID-19 hari ini yang melonjak sekali lagi dan juga mengenai unjuran COVID-19 selepas ini.